A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu dan insya-Allah kita akan bertadabbur pada pagi ini di muka surat 117 insya-Allah. Hari ini kita akan masuk ke ayat surah Al-Maidah ayat 51 sehingga ayat yang ke-57. InsyaAllah ayat 51 sehingga ayat 57 daripada surah Al-Maidah ini disebutkan oleh sebahagian daripada ahli tafsir, iaitu ayat 51 dan seterusnya, 51, 52, 53 dan seterusnya. Kata ulama-ulama tafsir, sebahagian daripada ulama tafsir, bahawanya ayat ini turun apabila sebahagian daripada orang Islam mengaku Islam, iaitu orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ni masuk Islam, berpura-pura masuk Islam selepas daripada peperangan Badar. Jadi sebelum daripada peperangan Badar, ketika Nabi SAW berada di Madinah, mereka ini memang musyrik, memang orang musyrik. Tetapi apabila kelihatan Nabi SAW telah memenangi dalam peperangan Badar, berperang dengan orang Quraisy, menang. Jadi seolah-olah sekarang ni kenampakan bagi orang-orang Abdullah bin Ubay ni bahawa Muhammad ni nampak gayanya boleh menang, dan nampak gayanya di Madinah, nama dia dah naik kan, image dia dah naik dah di Madinah Al-Munawwarah. Dulunya mereka ni nampak macam kita boleh berlawan, kita boleh berlawan dengan Muhammad ni. Tapi apabila sampai ke tahap orang Islam yang hanya berjumlah 313 orang boleh kalahkan 1000 orang daripada Mekah, ini menunjukkan kehebatan. Jadi dia mula merasai takut, dan dia mula merasai kalau dia tak masuk Islam, tak menunjukkan bahawa dia ni masuk Islam, maka kedudukan dia akan tak bagus. Jadi oleh kerana itulah maka dia mulalah menunjukkan dia masuk Islam. Jadi muncullah permulaan munculnya orang-orang munafik ni ialah selepas daripada peperangan Badar, iaitu tahun yang ke-2. Jadi kita akan tengok insya-Allah apa yang berlaku seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini. Kenapa? Kerana sebahagian daripada mereka ni, orang-orang munafik ni, of course mereka yang munafik ni sebahagian daripada orang Islam lah, seolah-olah macam orang Islam. Jadi mereka ni telah memberikan walak mereka kepada orang kafir. Maknanya walaupun mereka ni telah Islam, tapi mereka ni masih lagi memberi walak. Kenapa? Kerana mereka ni masih takut kalau nanti Muhammad ni kalah. Kalau Muhammad ni kalah, orang-orang kafir menang semula ke atas Muhammad ni, so kita nanti nak bergantung dengan siapa. Jadi mereka ni ambil jalan safe, jalan selamat, tidak mahu menyatakan sokongan kepada Muhammad ni, tapi mereka ni masih berbaik sini kan. Semua nak ambil peluang. Jadi itulah sifat orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita ini insya-Allah hari ini dalam ayat yang akan kita baca pada pagi ni, insya-Allah akan berkenaan dengan perkara tersebut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat 51 yang saya baru bacakan tadi. Apa dia? Ayat ni adalah permulaan hizib sebagaimana kita tu iaitu hizib baru, nisfu hizib yang ke-12 ikut dalam mushaf yang ada di depan saya ni. Ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu. Kita sebutkan sebelum daripada ni, seruan begini adalah seruan yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman sahaja. Kita semualah orang yang beriman kan, wahai orang yang beriman, wahai orang beriman di zaman Nabi, wahai orang beriman di mana-mana saja. Walaupun ayat ini khusus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, walaupun ayat ini turun ni adalah khusus, tetapi maknanya adalah umum, umum kepada semua kita. Sebagaimana satu kaedah, satu prinsip yang dipakai, yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, iaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat ni ialah kita ambil secara umumnya, umum ayat tersebut, dan tidak dikaitkan dengan sebab turunnya. Itu kaedah asalnya kan. Walaupun terdapatlah kaedah-kaedah kita apply kan, adalah keadaan-keadaan yang tertentu yang tidak boleh apply kan benda, tapi secara umumnya inilah apply dia kalau tidak disebutkan secara khusus.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, wahai orang-orang yang beriman, kita semua, la tattakhizu, jangan kamu ambil. Apa? Yang kamu ambil apa? Al-Yahuda wan Nasara. Orang Kristian dan juga orang Yahudi. Orang Yahudi dan juga orang Kristian. Jadi tengok kan, maknanya apa yang sedang berlaku pada hari kita lah kan, pada hari ini kepada umat Islam, kita tengok kemungkinan perkara ini berlaku. Allah Ta'ala kata jangan ambil apa? Awliya. Kemudian kita ada meme kecil di situ. Meme kecil tu maknanya kita mesti berhenti situ. Jadi Allah SWT kata sini, jangan, wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang Kristian, orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, bukan Kristian lagi lah, sebab mereka ni ahli kitab. Kalaulah ahli kitab dilarang oleh Allah SWT untuk diambil sebagai awliya, maka apatah lagi orang selain daripada ahli kitab. Bukan maknanya orang bukan ahli kitab ni boleh diambil sebagai awliya. Okey, jadi sekarang ni apa maksud awliya? Kita tengok sekarang apa maksud awliya. Jadi ulama-ulama telah menceritakan kepada kita maksud awliya ni. Saya tertariklah dengan apa yang diberi makna oleh ulama-ulama daripada Al-Azhar di dalam kitab mereka Al-Wasit, dalam kitab tafsir mereka Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar, iaitu himpunan daripada ulama-ulama yang ramai, telah membuat memberi makna tiga perkataan yang beri makna kepada wala ni. Yang pertama sekali mereka kata ialah ahbaban. Jangan jadikan orang-orang Kristian dan juga Yahudi ni sebagai orang-orang yang disayangi. Kemudian yang kedua mereka mengata maknanya asdiqa, iaitu kawan baik. Bukan kawan makna tak boleh berinteraksi, bukan, tapi maknanya ialah kawan baik mereka. Sehingga kemudian yang ketiga ialah nusara, orang-orang yang diminta tolong. Makna kita bergantung kepada dia untuk meminta pertolongan. Jadi ketiga-tiga ni itulah makna yang diberikan oleh ulama-ulama daripada Al-Azhar. Jadi dia kata ialah sama ada kekasih, orang yang disayangi, kawan rapat, ataupun orang yang diminta pertolongan. Bukan makna kita tak boleh minta pertolongan kepada orang yang bukan Islam ni, bukan. Tetapi maksudnya kita minta pertolongan dan kita bergantung kepada mereka. Jadi inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan awliya. Kemudian ba'duhum awliya'u ba'din. Allah Ta'ala menceritakan satu prinsip yang mesti orang Islam faham, iaitu apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir ni, sebahagian daripada mereka adalah merupakan awliya kepada sebahagian daripada yang lain. Jadi maknanya walaupun kita nampak orang kafir ni, dia ni berbeza, ni agama ni, ni agama ni, ni agama ni, macam berlainan, tapi bila mereka ni dalam nak melawan Islam, mereka akan bersatu. Jadi apa-apa pun, walaupun sama mereka ni tidak bersatu. Tidak nampak macam mereka ni sama agama, tak. Walaupun nampak agama mereka ni berbeza-beza, mereka ni Kristian, mereka ni yang mana bukan Islam, tapi mereka ni akan bersatu untuk menentang Islam. Tu satu benda yang Allah Ta'ala sebut sini, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian daripada mereka merupakan penolong, merupakan kekasih, merupakan orang-orang yang mereka sayangi di antara satu sama lain. Jadi Allah SWT kata, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah Ta'ala kata siapa saja, amaran Allah SWT, siapa saja di kalangan kamu ni yang yatawalla mengambil mereka itu sebagai wali, sebagai wala. Ni bukan wali nikah, wali apa bukan. Ni wali ni, iaitu wali iaitu yang kita sebutkan tadi, tiga perkataan kan, ahibba, asdiqa, nusara. Jadi ketiga-tiga tu, jadi siapa yang mengambil mereka sebagai wali, memberikan wala kepada orang-orang tu, maka Allah Ta'ala kata dia tu orang yang buat macam tu adalah sebahagian daripada mereka tu. Jadi Allah Ta'ala fa innahu minhum, maka dia adalah sebahagian dari mereka tu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim tu? Orang zalim orang tadilah, orang yang memberi wala tadi tu. Terima kasih yang memberi feedback terhadap suara dan juga video. Terima kasih. Seterusnya ayat yang ke-52. Allah Subhanahu Wa Taala kata, fataral ladzina fi qulubihim maradun. Kamu akan dapat lihat, ni nak cerita dengan lebih jelas lagi ni, bahawa orang-orang yang buat perangai macam ni maknanya ada di kalangan orang Islam ni akan berperangai macam ni. Fatara, kamu akan dapat melihat wahai Muhammad, allazina fi qulubihim maradun, orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Penyakit hati tu bukan penyakit hati, penyakit jantung, penyakit corona, bukan, tapi penyakit hati ni maksudnya orang yang lemah imannya, dan orang-orang yang iaitulah kalau di Madinah pada masa tu Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga grup-grup itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, grup-grup itu, grup munafik tu, itu Allah Ta'ala kata label kan,
sebagai orang yang mempunyai penyakit dalam hati mereka. Jadi kamu akan lihat, kata orang-orang begini, Allah Ta'ala kata yusari'una fihim, dia akan bersegera kepada mereka. Bersegera ni kerana bersegera fihim maksudnya bersegera untuk memberi walak kepada orang kafir tadi ni. Itu makna perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala ni. Mereka kemudian Allah Ta'ala yaquluna, mereka akan berkata, ni alasan. Yaqulu tu maksudnya alasan yang akan dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia akan kata apa? Nakhsha an tusibana dairah. Dia kata nanti kami takut akan terkena kepada kami ini dairah. Dairah ni bukan daerah dalam bahasa Melayu. Dairah tu asalnya ialah putaran maksudnya. Daraya dulu maknanya putaran, benda keliling, berkeliling, berpusing-pusing kan. Apa dia yang berkata kami takut terkena kami daerah ni? Maksudnya lah kami takut terkena nanti kemarau, malapetaka. Kenapa? Kerana kami tak memberi walak kepada mereka. Jadi mereka takut something selain daripada Allah ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada itu, fa asallahu an ya'tiya bil fathi. Moga-moga. Jadi kita sebutkan sebelum daripada ni, bila Allah Taala sebut moga-moga, Allah ni maknanya Allah Taala tu pasti akan memberi kemenangan. Ya'tiya bil fathi, akan membawa fath ni bukan Fatuh Mekah saja tapi apa-apa saja kemenangan an-nusrah, kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, kemudian au amrin min indih, ataupun satu benda yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Pembongkaran. Jadi jaga-jaga, Allah Subhanahu Wa Taala katakan nanti Allah Taala akan beri kemenangan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Allah Taala akan bongkar apa yang ada dalam dada kamu tu. Jadi itu maksudnya amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Nanti jadilah kamu ni fayusbihu ala ma asarru, nanti mereka ni yang sembunyikan dalam benda fi anfusihim, dalam diri mereka. Maknanya mereka sembunyikan banyak benda tu. Mereka cakap kepada Nabi lain, bila berjumpa dengan Muhammad, mereka cakap macam ni. Bila sebenarnya dalam hati mereka tu lain. Jadi Allah Ta'ala kata nanti jaga, Allah Ta'ala akan bongkarkan apa yang ada dalam hati mereka ni, hati kamu ni. Nadimin, pada masa tu kamu akan menyesal. Barulah menyesal, tapi tak ada guna dah kan, kalau dah Allah Ta'ala dah bongkarkan. Wa yaqulul ladzina amanu, orang-orang yang beriman, Allah SWT sebut sekarang ni, wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Macam soalan situ jadi Allah Ta'ala kata nanti orang beriman akan berkata, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Inilah dia orang yang dulu bersungguh-sungguh untuk bersumpah. Tu kan dikatakan ahaula, adakah mereka ni ke? Jadi terbongkar. Nanti pada ketika Allah Ta'ala bongkar, nanti jaga kamu, semua orang akan tahu apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu tu, Allah Ta'ala, dan pada ketika itu jagakan. Allah Ta'ala bagi amaran siap-siap ni kan. Wa yaqulul ladzina amanu, orang yang beriman pada masa itu akan berkata, ahaula'il ladzina aqsamu billah jahda aymanihim. Dulu mereka yang bersungguh-sungguh nak bersumpah. Tu kan Allah Ta'ala katakan aqsamu billah, bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, bahawa sumpah mereka ni betul bersungguh-sungguh. Innahum lama'akum, Allah Ta'ala kata bahawa mereka kata mereka ni bersama. Tengok kan sumpah mereka ni, innahum lama'akum, kamu kata bersumpahlah kami ni beriman, kami ni bersama dengan kamu. Pada masa ni lah Allah Ta'ala kata, orang-orang yang beriman kata habitat a'maluhum. Pada masa tu Allah Ta'ala beritahu sini habitat a'maluhum, pahala mereka akan gugur. Makna kebaikan mereka, tak kira apalah kebaikan mereka kan, semua tu akan gugur. Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Rugi mana? Dunia akan rugi, akhirat akan rugi. Kita tengok kan apa yang berlaku kepada orang-orang munafik. Mereka ni rugi kan, atas dunia pun mereka rugi kan, dan kemudian di akhirat akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah rugi. Jadi maknanya rugi dunia, rugi akhirat. Jadi Allah Taala kata tengok di sini. Kemudian amalan mereka habitat. Jadi jaga-jagalah sahabat-sahabat semua, kita semua kan, orang-orang yang beriman ni, bahawa jaga-jaga kan. Kita takut kan bahawa sikap munafik ini akan menyebabkan amalan kita tu habitat, akan berguguran, maknanya akan jatuh, akan tak ada, hancur, habis, habitat, sia-sia amalan kita. Kemudian insya-Allah kita tengok ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tengok seruan lagi, tadi seruan dah
Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum. Siapa yang murtad, siapa yang kembali. Murtad tu asalnya ialah daripada perkataan raja'ah. Maknanya raja'ah tu maknanya kembali. Kembali apa? Dulu kafir, kemudian jadi beriman, kemudian kembali semula. Gitulah. Jadi maknanya kembali semula kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala dah beri dah tanda-tandanya, hujah-hujahnya, menjadikan kita ni orang yang dah meninggalkan kekufuran. Tiba-tiba kita nak kembali semula kepada kekufuran tu. Macam kita dah jauhkan daripada sampah, jauhkan daripada benda-benda kotor, tiba-tiba kita nak pergi balik benda kotor, nak makan benda kotor tu. Itulah Allah Subhanahu Taala kan. Allah Taala kata mayyartadda minkum an dinihi. Setengah ulama tafsir seperti dalam jalan lain disebutlah ini adalah perkhabaran kepada Nabi SAW, kepada orang Islam bahawa apa? Akan berlaku apa? Iaitu nanti peristiwa murtad, akan ada orang-orang murtad ni. Jadi ini dikatakan sekhabar apa yang akan berlaku. Itu setengah pendapat ulama lah kan. Nak ceritakan bahawa nanti akan berlaku. Bila? Rupa-rupanya memang betul. Bila Nabi kita SAW wafat, berlakulah murtad secara bersamaan. Bahkan dikatakan pada masa itu hanya 3 tempat saja. 3 tempat saja yang tak murtad. Bayangkan iaitu Mekah, Madinah dan juga Taif. Mekah, Madinah dan Taif. Bandar-bandar besar saja. Bandar-bandar lain ni kan semua, hampir semua kan, ada yang tak nak bayar zakat, ada yang murtad terus ikut nabi-nabi palsu. Banyaklah nabi palsu pada masa tu kan. Yang paling popular sekali ialah Musailamah Al-Kazzab lah. Musailamah Al-Kazzab. Dia ni hebat dia ni. Pengikut dia ramai. Dia daripada kawasan mana? Kawasan Najd. Kawasan Najd ni adalah kawasan timur, kalau dalam peta sekarang kan, timur daripada Madinah Al-Munawwar tu, iaitu kawasan-kawasan yang menghala ke Emirat Arab Bersatu tu, daripada Madinah menghalakan kawasan Riyadh, kawasan tu semua tu. Dulu kawasan tu dimonopoli oleh Musailamah Al-Kazzab nama dia. Dia ni dipanggil Kazzab, maknanya penipu. Dia lah bapaknya, dia lah ketuanya yang mendakwa bahawa Muhammad ni diutuskan untuk orang sebelah sana, orang Quraisy. Aku ni diutuskan orang sebelah sini. Jadi dia ni murtad, dan ramai lagi orang murtad yang lain sebenarnya. Nabi-nabi palsu lah ramai lahir. Jadi Allah Subhanahu Taala dah bagi warning. Itu menurut setengah pendapat ulama, iaitu Allah Taala ni bagi maknanya kan apa yang akan berlaku kan. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum. Allah Taala bagi amaran, siapa yang murtad daripada kalangan kamu, an dinihi, daripada agamanya. Kalau murtad kita kata pergi ke sana patah-patah balik semula, itu cerita lah. Itu hanya duniawi. Ni kita cerita dari segi akidah ni. Akidah ni kan maknanya dia dah kufur, pergi kepada Islam, balik semula kepada kekufuran. Jadi Allah Ta'ala kata an dinihi, daripada agamanya, fasawfa yatillah. Allah Ta'ala kata tak apa. Allah Ta'ala boleh buat apa? Apa dia Allah Ta'ala boleh buat? Fasawfa yatillah. Allah Ta'ala boleh datangkan biqaumin, sebagai gantinya. Ini nama dia dari sini, di mana hukum gantian. Hukum gantian ni maknanya lah Allah Ta'ala ni boleh gantikan kita. Kalau kamu tak nak beriman, kalau kamu ni tak nak menerima Islam, kalau kamu dah tak nak menghiraukan Islam ni, tak nak bantu Islam, tak apa, Allah Ta'ala boleh ganti orang lain. Tengokkan, ini amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala itu mudah saja. Fasawfa ya'tillah. Allah Ta'ala boleh datang biqaumin, dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mana kaum ini yuhibbuhum maknanya Allah Ta'ala cinta pada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka cinta pada Allah. Maknanya timbal balikkan, mereka sayang pada Allah, Allah sayang pada mereka. Ni yang kita nak kan, maknanya sayang. Bukan saja kita ni sayang pada Allah, tapi Allah sayang pada kita. Bagaimana kita dapat Allah Ta'ala sayang pada kita? Iaitu dengan kita melaksanakan apa yang disuruh. Jadi bila kita laksanakan apa yang disuruh, Allah Ta'ala sayang pada kita, dan kemudian kita sayang pada Allah, timbal balik itulah sifat yang pertama. Yang kedua, sifat apa ni? Iaitu sifat orang-orang yang Allah Ta'ala akan gantikan. Sifat orang yang Allah Ta'ala nak sebenarnya kan. Bermakna apa? Bermakna orang yang murtad ni tak ada sifat-sifat ni. Jadi Allah Ta'ala akan gantikan dengan orang sifat ni, kasih sayang, dia sayang kepada Allah, Allah sayang pada mereka. Kemudian azillatin alal mu'minin, mereka ni merendah diri, sangat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kemudian izzatin alal kafirin, bila dengan orang kafir dia izzah. Dia maknanya apa ni? Menunjukkan kemegahan, tak merendah diri, tak takut-takut, ni menunjukkan rendah diri kepada orang kafir. Bila dengan orang Islam, sombong, nak bangga diri, nak takabur. Itu adalah sifat yang terbalik kan. Jadi sifat orang mukmin ni, sifat ini diceritakan dengan panjang lebar lagi lah dalam tafsir-tafsir. Tapi secara umumnya makna dia adalah azillah tu maknanya atifah, maknanya dia ni sangat lembut sangat lemah lembut, sangat berbaik, sehingga kita boleh rasai bahawa dia rasa Masya Allah kan. Itu orang beriman, dia sangat baik dengan kita. Tapi bila dengan orang kafir, izzah, dia
akan tegas, akan dan sebagainya kan. Aizzah ni asyidda, kalau kata dalam tafsir Jalalain, asyidda maknanya sangat, bukan kasar sifat, tapi maksudnya ialah sangat bertegas, maknanya tak boleh bagi can. Tapi dengan orang beriman dia akan baik, bersifat baik dan sebagainya. Itu lawan ya. Aizzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Kita tengok kita pada hari ini, ya kita tengok pada hari ini terbalik kan. Terbalik maknanya dengan orang Islam ni dia aizzah, dengan orang kafir dia azillah, rasa macam hina sangat. Tu kan terbalik habis kan. Kemudian Allah sebut yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Tak berapa sifat lagi lah, kira sendiri insya-Allah tulis kan, 1 2 3 4. Jadi Allah Taala sebut ni wala yakhafuna laumata laim. Sebab apa? Disebutkan dalam tafsir Jalalain, dia kata antara sifat-sifat orang munafik ni ialah dia takut kepada celaan orang-orang kafir. Kalau orang kafir kutuk, mereka ambil kira sangat. Kalau orang kafir ni buat kecaman, mereka nak ambil kira sangat. Takut kepada orang kafir, takut orang kafir kata dan sebagainya. Tapi kalau orang Islam berkata, mereka tak takut. Itu masalah dia kan. Jadi Allah SWT sebut ni wala yakhafuna laumata laim. Sifat-sifat orang yang akan dipuji, sifat yang dipuji oleh Allah SWT ni, orang beriman yang Allah Ta'ala nak, ialah dia ni tidak takut kepada celaan orang-orang mencelakan agama. Bukannya buat tak senonoh kan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Taala ni wasi', artinya ialah dia sangat-sangat luas, dia boleh beri kurniaan dia kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Maknanya kalau dia nak gantikan kita, kalau kita ni nampak dah tak layak, nampak tak ikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan cabutkan kita. Allah Taala tukar kita kepada orang lain. Itulah yang kita takutkan. Waliyazubillah. Kita berterusan, kita nak jadikan diri kita ni orang yang bersifat dengan bersifat jenis, iaitu ayat 54 daripada surah Al-Maidah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, innama ayat 55. Ayat 55 ni disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Dia kata adalah diturunkan kepada juga kes kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Iaitu apa kes ni? Kes dia mereka ni kan, minta maaf minta maaf ayat 55 ni, tarik balik yang tadi ayat 55 ni diturunkan kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni bukan Abdullah bin Ubay bukan. Abdullah bin Salam ni ialah seorang pendeta Yahudi yang telah masuk Islam. Tak ramai di kalangan banyak-banyak pendeta, orang besar, orang-orang berpengaruh, orang-orang ulama-ulama Bani Israel yang berada di Madinah ni, orang Yahudi ni yang masuk Islam tak ramai. Antaranya ketua dia adalah Abdullah bin Salam nama dia. Abdullah bin Salam, minta maaf tersasul kan, Abdullah bin Salam. Jadi sekali tu Abdullah bin Salam tu dia ni mengadu kepada Nabi SAW selepas daripada dia masuk Islam. Dia mengadu kerana apa? Kerana bila dia masuk Islam, orang-orang Yahudi ni boikot dia, buat tak suka pada dia, buat donor lah pada dia kan, menyebabkan dia ni tension lah sikit kan, kita kan sebagai manusia kan, mana kan. Jadi dia pun report lah kepada Nabi SAW. Orang Yahudi dah tak nak berkawan dengan dia, orang Yahudi gini kan. Lalu turunlah ayat ini. Ayat apa? Ayat 55. Ayat 55 ni Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas salah. Sesungguhnya innama waliyukum, sesungguhnya kawan kamu, penolong kamu, orang sepatutnya kamu sayangi, kasihi dan sebagainya. Innama waliyukum Allah yang pertama ni, wa rasuluhu dan rasulnya. Maknanya mereka ni yang bukan Islam ni bukan wali kamu. Bukan mereka ni bukan dah kawan kamu, bukan yang sebenar, kawan sebenar kan, bukan kawan biasa tu, kawan tempat kerja tu tak jadi masalah kan. Tapi ni maksudnya kawan sebenar, asdiqah sebenar, nusara, pembantu kamu yang sebenarnya, dan juga ahibat kamu yang sebenarnya. Semua tu ialah Allah, Rasul dan kemudian orang-orang yang beriman. Yang lain tu bukan sebenar. Allazina yuqimunas salah, yang mana orang-orang yang beriman tu pula Allah dan Rasul, kemudian orang yang beriman tu pula mereka yang mendirikan sembahyang. Ada juga orang yang beriman tapi tak mendirikan sembahyang, masalah juga kan. Tapi Allah Ta'ala kata sini, wali kamu sebenar, kawan kamu sebenar, kekasih kamu sebenar, orang-orang yang akan membantu kamu sebenar ialah siapa? Orang-orang yang bersembahyang, dan kemudian wa yu'tunaz zakah, dan kemudian mereka itu menunaikan zakat.
wahum raki'un, dan mereka itu dalam keadaan raki'un. Raki'un tu maksudnya ialah khasyi'un. Kata ulama, setengah ulama kata khasyi'un maknanya mereka itu menunaikan lagi sembahyang sunat selepas daripada sembahyang wajib. Makna benda-benda sunat mereka buat pula selepas daripada tu. Wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Kemudian Allah Ta'ala buat kesimpulan, simpulkan sini, siapa yang yatawalla artinya mengambil siapa? Wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu, terbalik daripada ayat 55 kan, terbalik, iaitu sesiapa Allah Ta'ala kata yang mengambil wali Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, itulah Allah Ta'ala kata fa inna hizballah, sebenarnya itulah dia hizbullah, itulah kelompok Allah. Hizbu ni dalam makna moden dia maknakan dengan perkataan parti. Kalau bahasa Indonesia ni partai, gitu kan, parti. Tapi asal makna hizbu ni ialah makna kumpulan, grup ni. Kumpulan jemaah orang-orang yang bersama Islam, gitu kan. Itu. Jadi grup Islam. Jadi makna di sini bila Allah Ta'ala sebut sini Hizbullah, maknanya ada satu lagi kelompok dia ialah Hizbus Syaitan. Jadi ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Hizbullah maknanya kelompok Allah. Satu kelompok lagi ialah Hizbus Syaitan, iaitu kelompok syaitan. Jadi dua-dua ni akan sentiasa berperang sampai hari kiamat kan. Sebab apa kan? Sebab Hizbus Syaitan ni memang akan cuba untuk membawa orang ke neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini sifat Hizbullah ni apa? Hizbullah ni, kumpulan Allah ni, grup Allah ni, ialah mereka ini ialah orang yang memberikan wala' mereka kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita ingat ayat 56, wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun, dan kemudian Allah Ta'ala kata mereka ini adalah Hizbullah, bukan setakat Hizbullah, tapi mereka inilah orang-orang yang akan menang. Ertinya tak akan capai kemenangan selagi mana kita tidak memberikan wala' kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang terakhir, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina ittakhazu dinakum huzuwan wa la'iba. Allah Ta'ala beri amaran lagi, beri amaran kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali tattakhizu, jangan kamu ambil orang-orang yang allazina ittakhazu dinakum, yang mengambil agama kamu sebagai huzwan wa la'iba. Huzwan ni artinya ialah maknanya bahan olok-olok maknanya. Mahzu' Jalalain kata, dalam tafsir Jalalain kata satu benda yang diperolok-olokkan, yang dipermain-mainkan. Kemudian la'iba tu main. Maknanya ialah agama ni, agama kita, agama Islam kita dijadikan sebagai bahan olok mereka. Rasul kita dijadikan sebagai bahan olok mereka. Jadi orang yang macam tu kamu nak ambil mereka ni sebagai memberi wala' kamu. Inilah Allah Ta'ala marah kan. Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, la tattakhizul ladzina takhuzu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Maknanya jangan kamu ambil mereka ini, sama ada orang Yahudi, sama ada orang Kristian. Allah Ta'ala clear kan ni, sebutkan dengan jelas siapakah orang yang mempermainkan agama tu, mempermainkan agama kita. Memanglah depan kita, depan orang beriman, mereka tak bermain-main lah, mereka tak adalah memperolok-olokkan, tapi di belakang Allah Ta'ala clear kan, beritahu dengan jelas kan, mereka ini orang yang memperolok-olokkan agama kita. Iaitu siapa? Minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar, dan juga orang kafir. Allah sebut orang Yahudi, orang Kristian dan kemudian orang kafir. Semua mereka ni adalah orang-orang yang mempermainkan agama kita. Di belakang kita lah, of course kan. Jadi orang yang macam tu kamu nak ambil mereka sebagai awliya. Jangan, no. Allah Ta'ala kata jangan. La tattakhizu, jangan ambil orang macam ni sebagai awliya. Wattaqullah in kuntum mu'minin, takutlah kamu kepada Allah jika sekiranya kamu ini beriman. Jadi kalau kau tak beriman, tak takut pada Allah, kita nak buat macam mana kan? Jadi kita sudahi ayat ini, ayat 57 kan. Hari ini insya-Allah seterusnya kita akan baca lagi ayat seterusnya. Jadi ayat-ayat dalam surah Al-Maidah ni ayat-ayat yang sangat-sangat mengguide kita kan. Bagaimanakah sikap kita dengan orang-orang yang tidak beriman atas dunia kan. Sebab Allah Ta'ala beri kurniaan kepada kita, beri kemuliaan kepada kita dengan kita ni mendapat hidayahnya, dan kemudian kita ni beriman, kita ni
Tapi apakah sikap yang sepatutnya ada pada orang beriman? Jadi Allah Ta'ala guide kita, Allah Ta'ala bimbing kita, bimbingkan. Sepatutnya orang beriman macam ni, sepatutnya beriman macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni kan. Jadi bukan sekadar sembahyang saja, tapi kita tengok kan. Kalau sembahyang kita kata dia kan, ambil wuduk, cuba contoh kan. Allah Ta'ala sebut hanya satu ayat saja. Tapi tengok kan, ayat tentang awliya, tentang wala, tentang kita kata sikap kita terhadap orang kafir tu, Allah Ta'ala ajar bertalu-talu kan. Bukan satu ayat, hanya ayat-ayat kan, nak menunjukkan bahawa pentingnya perkara ni kan. Ramai kemungkinan kita ni ambil wuduk dengan betul, dengan cermat, dengan telitinya, tetapi apabila masuk perkara-perkara ni, iaitu Allah Ta'ala sebutkan masalah wala, kasih sayang kepada orang kafir dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak peduli. Jadi sangat-sangat sedih lah kalau kita meninggalkan apa yang diguidekan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara-perkara ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam muka surat 118 insyaAllah dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.